Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan anda semua sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan yang untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Saya Muhammad Firdaus bin Ayub, petani part-time dan bukannya full-time. Dalam channel ini, saya akan kongsikan kepada anda semua berkenaan kebun dan tanaman dari segi aspek semaian benih, mengenal pasti penyakit-penyakit pokok, racun yang efektif untuk digunakan untuk setiap penyakit pokok, cara membuat racun organik, jenis baja yang digunakan, tutorial dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya anda tidak terlepas daripada info-info yang akan saya kongsikan untuk video-video yang akan datang. Dan saya menghargai untuk sesiapa yang subscribe dan saya doakan supaya anda semua dimurahkan rezeki olehnya. Amin. Dan untuk video kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua berkenaan tanaman bendi yang saya usahakan secara atas tanah. Kenapa dan mengapa saya menggunakan tanaman di atas tanah? Nantikan di hujung video ini saya akan kongsikan kepada anda semua. Okey, berbalik kepada topik asal kita untuk video ini adalah berkenaan tentang bendi. Untuk makluman semua, bendi ini adalah satu tanaman yang hasil tuaiannya adalah hampir setahun ataupun lebih. Dan bergantung kepada penjagaan dan prosedur yang kita lakukan terhadap tanaman. Dan tanaman bendi ini adalah salah satu tanaman yang mana kebal daripada penyakit. Bukan saya kata tidak berpenyakit, tetapi kebal daripada penyakit. Dan tidak secerewet tanaman cili maupun cili kulai ataupun cili kampung. Okey, selepas ini saya akan kongsikan kepada anda semua berkenaan kebun bendi saya yang saya usahakan bersama ibu saya. Bendi adalah sejenis sayur-sayuran dengan berbatang tegak, keras berkayu, berwarna hijau, berpigmentasi merah, berbulu dan mempunyai 5 hingga 10 cabang. Ketinggian pokok ialah di antara 1 hingga 2 meter mengikut jenis. Daunnya pula berwarna hijau sederhana, berbentuk palmet dan mempunyai susunan alternate. Permukaan bawah daun mempunyai lebih banyak bulu daripada permukaan atas. Ukuran daun ialah di antara 14 hingga 16 cm dan 16 hingga 22 cm lebar. Tangkai daun berukuran 10 hingga 2 cm dan berwarna hijau atau merah. Dan bunganya pula berukuran 7.5 cm garis lintang dengan 5 kelopak berwarna kuning terang dan merah tua di tengah-tengah. Pokok mengeluarkan bunga 35 hari selepas ditanam dan bunga-bunga berkembang selepas matahari naik dan mengeluarkan debunga yang sangat digemari oleh kumbang-kumbang. Dan mempunyai akar tunjang dan daripadanya berkembang akar sisi yang luas. Okey, berbalik kepada tanaman bendi. Pada asalnya kebun ni saya usahakan tanaman cili kampung. Dan setelah beberapa bulan, satu demi satu ataupun hari demi hari, setiap pokok cili kampung saya mati kerana disebabkan oleh penyakit bawaan tanah, iaitu kulak. Okey, jom kita tengok kebun ataupun tanaman bendi yang saya usahakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat-sahabat. Pagi ni saya melawat kebun bendi saya.
seperti yang sahabat-sahabat lihat ya. Ya, kebun bendi saya. Kebun ni terdapat dalam 1,000 lebih pokok bendi yang saya tanam dan saya usahakan dengan bersama ibu saya sendiri. Lihatlah pemandangannya. Sungguh menyegarkan. Itulah adalah satu apa ya sahabat, itu satu ketenangan. Apabila kita dapat bercucuk tanam, dan pokok kita mengeluarkan hasil. Ya, pokok kita mengeluarkan hasil. Dan itu memberikan kita satu inspirasi ataupun semangat. Ataupun kekuatan kita. Kita melihat pohon kita yang menghijau, berasa nyaman, berasa tenang sekali. Ya sahabat. Ya, seperti sahabat-sahabat lihat ya. Pertumbuhan pokok bendi saya ni tidak sekata, betul. Tidak sekata. Pada asalnya saya hanya menanam cili kampung. Akan tetapi kegagalan yang saya terima dalam mengusahakan tanaman cili kampung ini. Dan seterusnya saya masukkan bendi. Ya, ini cili kampung ya. Ini adalah cili kampung yang saya usahakan. Ada beberapa pokok yang saya tidak buang. Masalah kulat. Pasal di sini saya menggunakan medium tanah, tidak menggunakan polybag. Masalah kulat itu peratusan dia untuk berlaku adalah sangat besar. Tengok kulat ni. Seperti kita lihat pokok bendi yang pertumbuhannya lebih besar itu adalah kisah pada awalnya saya memang menanam cili ya. Ya sahabat. Setelah pokok cili itu mati, saya selangkan dengan pokok bendi. Saya masukkan pokok bendi. Yang mana tempat kosong saya masukkan dengan bendi. Dan sebab itulah kalau sahabat-sahabat tengok, pertumbuhan pokok saya tidak sekata. Ada yang sudah besar, ada yang masih kecil lagi ya. Yang ini sudah besar. Dan setelah itu saya tengok pokok bendi saya ni pertumbuhannya sangat baik. Dan saya mengambil keputusan untuk menanam bendi dan membuang semua pokok cili. Kita lihat, ini benih bendi okra yang sangat matang. Dan ini sedikit lagi sesuai untuk dibuat sebagai benih. Okey sahabat, kita tengok pertumbuhan pokok. Kita tengok dari bawah ya. Ini adalah batang utama.
Ya, batang utama. Dan dia mengeluarkan cabang 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 7, 8. Tiap cabang dia akan mengeluarkan buah. Ini buah. Bunga ni akan mengeluarkan buah. Dia seperti ni. Bunga tu dia akan kecut. Okey, kita lihat. Ini saya berkongsi apa yang saya tahu. Bunga ni dia akan kecut. Dia asalnya bunga macam ni. Dan dia akan kecut dan mengeluarkan buah. Ini bunga dia.
Okey, macam mana dengan video tadi? Semoga anda semua mendapat manfaat dan mengambil pengajaran ataupun ilmu daripada saya yang tidak seberapa ini. Mengapa saya menggunakan tanaman di atas tanah? Sebab yang pertama adalah modal yang sedikit berbanding dengan sistem fertigasi. Manakala sistem fertigasi ini adalah dari segi sabutnya, polybagnya, rumah kalis hujannya dan sebagainya. Untuk anda mengetahui apa itu fertigasi, saya akan meletakkan link description di bawah ini untuk video berkenaan dengan fertigasi. Dan yang pertama tadi adalah modal yang sedikit berbanding dengan modal yang dikeluarkan untuk sistem fertigasi. Dan yang kedua adalah untuk tanaman bendi, sistem atas tanah adalah paling berkesan dan efisien. Kenapa saya kata begitu? Disebabkan oleh jika kita menanam bendi di dalam polybag, sistem akar tumbuhan bendi ini tidak akan dapat menampung. Kerana polybag tidak dapat menampung pertumbuhan akar tanaman bendi tersebut. Jika anda semua mempunyai pertanyaan ataupun cadangan, boleh komen di bawah. Sekian daripada saya. Saya Muhammad Firdaus Ayu, petani part time dan bukannya full time. Assalamualaikum.